Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Kali ni sekali lagi kita ke Germany. Dari tahun 1955 hingga 1976, Germany dihantui dengan pembunuhan wanita dan anak-anak gadis di sekitar wilayah Ruhr. Yang buat kes ni mengerikan adalah setiap pembunuhan dia ni sangat-sangat kejam guys. Dia dan kemudiannya makan daging-daging mangsanya. Dan yang paling mengejutkan adalah pembunuh ni mempunyai IQ serendah 76 sahaja. Macam mana dia boleh terlepas selama lebih 2 dekad tanpa dikesan oleh pihak berkuasa? 20 tahun tu bye. Okey, Abang Boy bagi warning awal-awal. Kalau korang cepat triggered pasal polis yang tak efisien, Abang Boy nasihatkan korang tengoklah video Abang Boy yang lain. Korang kena ingat, benda ni terjadi pada tahun 1955 hingga ke tahun 70-an. So obviously, diorang tak secekap macam sekarang. So jangan kecam, okey? Korang nak tahu apa jadi? Stay tune, kita roll the intro dulu. Semua ni bermula pada 8 Februari 1955. Mayat seorang gadis telah ditemui di dalam sebuah bangsal di sebuah bandar kecil di Ludinghausen. Mangsa bernama Irmgard Strel yang berumur 19 tahun. Abang Boy tak tahulah Abang Boy sebut betul ke tak. Dia telah ditikam berulang-ulang kali dan perutnya telah dikelar sehingga terkeluar usus guys. Tak cukup dengan tu terdapat juga kesan dia telah dirogol. Pada masa tu, polis klasifikasikan kes ni sebagai kes isolasi. Bermaksud, kes ni tak ada kena-mengena dengan kes yang lain. Diorang malas nak meneruskan siasatan disebabkan pada masa ni banyak anak gadis dilaporkan hilang. Antara sebabnya adalah mereka melarikan diri untuk meninggalkan kehidupan yang miskin mereka dan memulakan kehidupan baru di bandar. So kes ni terbiar macam tu je. Sehinggalah pada bulan Mac 1956, seorang anak gadis yang berumur 12 tahun yang bernama Erika Schuleter telah dilaporkan hilang. 2 hari kemudian, mayatnya ditemui di tebing parit Rhein-Herne-Canal di bandar Bottrop. Dia telah dirogol dan punca kematian adalah mati dicekik. Pada 16 Jun 1959, mayat Clara Freda Tasmer ditemui telanjang di tebing yang sama dengan mangsa kedua, di tebing parit Rhein-Herne-Canal. Sama juga, Clara telah dicekik dan terdapat kesan dia telah dirogol. Korang nak tahu tak apa yang pelik? Kesemua bangsa-bangsa ni bukan dirogol semasa diorang hidup tau. Semuanya dirogol selepas diorang mati. Dan pada tubuh Clara terdapat kesan air mani di tubuhnya menandakan pelaku beronani selepas mangsa dirogol. Gila mamat ni doh. Dah bunuh, lepas tu dirogol. Tak cukup dengan tu, dia onani pula. Nafsu apa ni weh? Semasa polis menjalankan siasatan, seorang kenalan Clara, seorang mekanik bernama Heinrich Ott, telah dituduh atas pembunuhan Clara. Heinrich dikatakan menyimpan perasaan ke atas Clara tetapi cintanya tidak dibalas. Ini adalah motif penangkapan Heinrich. Padahal mamat ni tak ada kena-mengena pun dengan pembunuhan Clara. Polis je nak tutup kes cepat-cepat. Tak ada bukti kukuh pun. Disebabkan ini, Heinrich mengambil keputusan untuk mengambil nyawanya sendiri. Dia telah ditemui mati menggantungkan diri dengan cadar katil di dalam sel tahanannya semasa menunggu perbicaraan. Selepas sebulan, pada 26 Julai 1959, seorang lagi anak gadis yang berumur 16 tahun dilaporkan hilang. Mayat anak gadis yang bernama Manuela Nott ditemui selepas 12 jam di taman rekreasi di bandar Essen. Sama juga, mangsa ditemui tanpa seurat benang pun. Punca kematian adalah mangsa telah dicekik sehingga mati dan selepas kematian, mayat mangsa telah dirogol. Tetapi kali ini lain sikit guys, berbeza dengan mangsa-mangsa sebelumnya. Bahagian pinggul dan peha mangsa telah dipotong dan bahagian itu tak ditemui langsung. Kelakuan ni seterusnya menjadi tanda tangan ataupun signature kepada pembunuh ni. Selepas daripada ni, setiap mangsa-mangsanya akan kehilangan serpihan daging pada badan mereka selama 3 tahun. Selepas daripada pembunuhan ni, pembunuh ni bertenang jap. Tak ada laporan kehilangan anak gadis ke apa ke, senyap macam tu je. Tak tahu apa yang jadi sebenarnya. Korang kena ingat
Terma atau perkataan pembunuh bersiri ni langsung tak wujud lagi pada masa tu. Terma serial killer telah direka oleh ejen Robert Ressler daripada unit sains tingkah laku FBI pada tahun 1970-an. Abang boy saja korang tengok Mindhunter dekat Netflix. Sumpah best. Okay, back to the story. Polis tak tahu pun yang semua kes-kes ni ada kaitan dengan seorang pembunuh yang sama tau. Diorang ingat setiap pembunuhan ni dilakukan oleh pembunuh yang berlainan. Yang lagi satu hal adalah setiap pembunuhan ni dilakukan di bandar-bandar yang berasingan tau. So memang payah pihak berkuasa nak solve kes ni pada masa tu. Pada 23 April 1962, mayat seorang gadis yang berumur 13 tahun yang bernama Petra Gies ditemui dalam keadaan yang sama juga dengan mangsa-mangsa sebelumnya. Dicekik, dirogol dan bahagian pinggul dan peha telah dipotong. Kali ini seorang lelaki yang bernama Vincent Quen telah ditangkap dan disabitkan pertuduhan. Sekali lagi, tanpa apa-apa bukti yang kukuh tau. Vincent ditangkap hanya kerana berada berdekatan dengan mayat mangsa yang ditemui. Tak sampai 2 bulan selepas tu, pada 4 Jun 1962, mayat Monica Teffel yang berumur 12 tahun ditemui di bandar Walsum, Duisburg. Jiran kepada mangsa yang bernama Walter telah ditahan dan dipenjarakan, akan tetapi selepas sebulan dekat dalam tahanan, dia telah dibebaskan atas sebab tak ada bukti yang kukuh. Walaupun begitu, dia telah membunuh diri disebabkan oleh tekanan yang diberikan oleh jiran-jiran sekelilingnya yang masih mengatakan yang dia bersalah. Walaupun dia dilepaskan tau, dia masih kena tuduh bukan-bukan oleh masyarakat sekitar. Depressed doh kena tuduh. Malu satu hal. Tak tahulah Abang Boy macam mana perasaan tu. Pada 22 Ogos 1965, sepasang kekasih yang bermadu asmara di dalam kereta di tepi semak. Kereta mereka telah didatangi oleh seorang lelaki meminta tolong. Selepas pemandu keluar daripada kereta dan mendekati lelaki misteri itu, dia telah ditikam berulang-ulang kali dengan pisau sehinggalah meragut nyawanya. Wanita yang berada dekat dalam kereta tu tanpa membuang masa telah memandu kereta tu dan hampir melanggar lelaki misteri itu. Dia berjaya melepaskan diri daripada menjadi mangsa seterusnya. Selepas daripada memberi laporan terperinci kepada polis, siap berikan lakaran detail kepada polis, polis masih tak mampu untuk memberkas siapa-siapa pun. Korang nak tahu tak apa sebab polis susah sangat nak tangkap Mamat ni? Sebab pada masa yang sama, ada beberapa lagi pembunuh bersiri yang beroperasi di Germany. Warner Bush adalah salah seorang daripada pembunuh bersiri yang pada masa yang sama. Dia telah didapati bersalah membunuh seramai 5 orang mangsa. Jürgen Bach ataupun The Carnival Killer yang beroperasi pada tahun 1962 hingga 1966 telah membunuh 13 orang kanak-kanak di kawasan Lagerberg. Ernest Dieterberg, seorang pembunuh bersiri yang beroperasi di sekitar Germany pada tahun 1961 hingga 1968, dan banyak lagi lah. So benda ni mengelirukan polis. Pening nak fikir macam mana nak settlekan pembunuhan-pembunuhan ni semua. Pada masa yang sama, satu demi satu mayat anak gadis dan wanita ditemui di sekitar wilayah Ruhr. Pada 13 September 1966, mayat seorang wanita yang berumur 20 tahun yang bernama Ursula Rolling ditemui mati dicekik di kawasan semak di area hutan rekreasi Foster Brush Park. Suspek utama dalam kes ni adalah teman lelaki mangsa, dan sekali lagi disebabkan malu dan tekanan daripada pihak berkuasa, dia telah membunuh diri di dalam tahanan. Ramai tu. Sepanjang kes pembunuhan ni, semasa lelaki misteri ni membunuh, polis telah menuduh seramai 5 orang yang tak bersalah tanpa ada bukti yang kukuh pun. Diorang tangkap, lepas tu diorang paksa mengaku salah. Itu je. Disebabkan kecuaian ni, 2 di antaranya telah membunuh diri akibat malu dan tekanan daripada masyarakat sekitar. Gila guys kes ni. Selepas daripada pembunuhan Ursula ni, seramai 4 lagi mangsa telah ditemui di sekitar wilayah Ruhr. Pada 22 Disember 1966, mayat Ilona Haag yang berumur 5 tahun telah ditemui dalam keadaan yang menyayat hati di kawasan bandar Wuppertal. Mayat Ilona ditemui di dalam parit dengan kesan telah dirogol dan bahagian pinggulnya telah dilampah dan dibawa pulang. Pada 12 Julai 1969, seorang warga emas yang berumur 61 tahun yang bernama Maria Hedgen ditemui di kawasan hutan berhampiran dengan rumahnya dalam keadaan yang hampir sama. 2 lagi anak gadis ditemui dalam keadaan yang hampir sama di kawasan wilayah Ruhr pada tahun 1970 hingga 1976. Tetapi semuanya berakhir pada 3 Julai 1976 apabila seorang kanak-kanak yang berumur 4 tahun yang bernama Marian Carter dilaporkan hilang daripada taman permainan. Polis mengadakan pencarian dengan mengetuk setiap rumah penduduk sekitar dengan kawasan kehilangan tu.
Dalam proses pencarian tu, salah seorang daripada penduduk telah berkongsi maklumat yang sangat menarik. Dia mengatakan yang paip pembetungan di sebuah rumah berdekatan telah disekat dengan isi perut. So polis pun tak tahu sama ada nak percaya atau tidak. So nak tak nak, polis pun bergegaslah ke apartmen yang dikatakan. Pihak berkuasa telah menghubungi pekerja pembetungan untuk cek paip dekat apartmen tu. Cek punya cek. Baik punya orang jumpa. Paru-paru dan beberapa organ kanak-kanak telah ditemui di dalam sistem pembentungan tu. Tak banyak soal polis terus pergi ketuk setiap pintu apartmen tu. Sampailah diorang mengetuk salah satu daripada apartmen yang didiami oleh Joachim Kroll. Bila buka je pintu, polis terus perasan yang dekat atas meja dapur Joachim ni terdapat tubuh seorang kanak-kanak yang telah terburai. Setelah diselidik, semua anggota dalaman kanak-kanak tu dah tak ada. Kepala telah dipenggal dan sedang direbus di atas dapur bersama dengan tangan budak tu. Dia rebus bersama carrot, mat. Gila. Dekat dalam freezer pula terdapat daging-daging mangsa yang lain dekat dalam plastik bag. Sebenarnya semasa polis menyerbu apartmen Joachim tu, dia sedang menjamu selera daging kanak-kanak tu yang telah dimasak. Semasa polis memeriksa bahagian bilik air, cebisan daging kelihatan terapung dekat dalam toilet. Bila ditanya dekat Joachim, dia hanya jawab itu adalah bahagian perut anak. Gila betul, dah kantoi mat. Lagi nak tulis cerita. Akhirnya Joachim telah berjaya ditangkap. Pembunuh yang telah meragut 14 nyawa akhirnya dekat dalam tahanan polis. Joachim tak melawan langsung dan memberi kerjasama penuh semasa tangkapan. So siapa Joachim Kroll ni? Joachim telah dilahirkan pada 17 April 1933, anak ke-6 daripada 9 orang adik-beradik. Joachim dibesarkan dalam keadaan yang naif dan miskin. Ayahnya pada awal bekerja sebagai seorang pelombong arang api. Kemudiannya telah dipaksa menyertai askar pada Perang Dunia Kedua. Korang kena ingat ni masa ni Germany tengah nak conquer dunia. Ayahnya kemudian telah ditangkap oleh pihak Rusia dan didapati mati dekat dalam tahanan. Dah lah miskin, adik-beradik pula ramai. Si Joachim ni pula dikatakan sangat-sangat lemah guys. Sering dijadikan mangsa bulik oleh penduduk kampungnya di Heidelberg, Poland. Dia sering kali kencing malam sehinggalah usianya mencecah 7 tahun. Semasa zaman persekolahan dia pula, dia dikatakan sangat-sangat slow dalam pelajarannya. Lambat tangkaplah senang cerita. Ramai ahli akademik berpendapat yang Joachim memiliki IQ serendah 76 sahaja. Secara purata, IQ seseorang yang dianggap normal adalah di antara 85 hingga 115. Itu normal lah. Abang Boy pun tak test lagi. Tak tahulah sama ada Abang Boy ni pandai ke tak. So anyway, jiran-jiran kepada Joachim ni describe yang Joachim ni adalah seorang yang sangat-sangat lurus guys. Memang pembaris habis lah. Kalau kau cakap A je lah yang dia percaya. Dia dikatakan tak pernah menipu dan tak pernah ada masalah dengan penduduk sekitar. Selepas tamat Perang Dunia Kedua, keluarganya telah berpindah ke Rhine-Westphalia di daerah utara Germany. Walaupun berpindah, keluarga Joachim masih lagi dilanda dengan kemiskinan. Pada masa ni, banyak yang mengatakan mereka tak ada pilihan lain selain daripada memakan daging saudara mara mereka yang telah mati. Cannibalism memang tengah memuncak lah pada masa ni. Dan banyak spekulasi mengatakannya Joachim mula timbul niat untuk memakan daging manusia lebih kurang pada masa ni lah. Selepas daripada tu, tak banyak rekod tentang kehidupan Joachim ni semasa dia membesar. Tetapi apa yang kita tahu, pada awal tahun 1955, ibu Joachim meninggal dunia dan ini adalah trigger kepada Joachim untuk membunuh. Sebab selepas daripada kematian ibunya, pada 8 Februari, Joachim telah membunuh mangsanya yang pertama. Semasa soal siasat, Joachim mengatakan yang dia melapah daging mangsa-mangsanya bukan sebab nak simpan trofi ke, sebab seksual ke apa ke, tak. Semua ni disebabkan daging adalah mahal dan memakan daging mangsanya mampu mengurangkan perbelanjaannya. Gila, mind blown tu. Nak tahu tak apa lagi mind blown? Joachim ni betul-betul percaya yang sekiranya dia dibicara dan dijatuhkan hukuman bersalah, mahkamah akan memberi peluang untuk Joachim melakukan pembedahan otak untuk membuang keinginannya untuk membunuh. Dan selepas sihat, dia akan dibebaskan semula. Korang nak tahu tak sebab apa? Dia cakap dia tak bersalah langsung. Yang bersalah adalah otak dia yang menyuruh dia membunuh. Dia telah membuat pengakuan membunuh seramai 14 orang, termasuk mangsanya yang terbaru, Marion Carter yang berumur 4 tahun. Cara dia membunuh pula, dia akan stalk mangsa dia sehingga mangsanya berseorangan. Dia kemudiannya mendekati mangsanya dan mengheret ke kawasan yang tak ada orang.
Dia kemudiannya mencekik mangsanya sehingga mati. Selepas mangsanya tidak lagi menyawa, dia akan menanggalkan pakaian dan merogol mangsanya beberapa kali sehingga dia puas. Sekiranya mangsanya adalah kanak-kanak, dia akan memotong bahagian tubuh mangsa untuk dijadikan lauknya di rumah. Dia lebih gemar daging anak gadis kerana menurutnya daging anak gadis lebih lembut berbanding dengan daging mangsa yang dah berumur. Akhirnya Joachim didapati bersalah atas 8 pertuduhan membunuh dan 1 percubaan membunuh. Oleh kerana undang-undang di Germany selepas peperangan tu mengharamkan hukuman mati, paling kuat hukuman yang boleh dijatuhkan adalah penjara tanpa peluang untuk dibebaskan. Pada 1 Julai 1991, pada usia 58 tahun, Joachim Kroll telah meninggal dunia akibat serangan jantung di dalam penjara Rheinbach, Germany. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video Abang Boy ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.